So Alhamdulillah kita tengok balik sikit group projek kita. Okay, so kalau ada nak tanya soalan boleh tanya. Okay, so berkenaan dengan Docker, so kita akan buat Docker lah. Okay, so Docker pengenalan dia in 2013, Docker introduce what would become the industry standard for containers. Okay, so baru ke lama ni 2013? Baru kan, dia belum sampai 10 tahun kan. Okay, so container are a standardized unit of software that allow developer to isolate their app from its environment, solving it work on my machine headache. So for millions of developers today, Docker is the de facto standard to build and share containerized app from desktop to the cloud. So kalau kamu main dengan Docker, nanti kamu akan perasan dia sama macam project one kita, individual project kita, iaitu jail kan. So jail start awal lagi kan. Jail pula lah, FreeBSD jail. Bila ni? Okay, 1919. Okay, jail 1919 kan, 1919. Okay, pakai ni lah, 1919. Okay, untuk Docker alternatif, kalau tak ada pakai Docker boleh pakai ni. So maksudnya kat sana walaupun tak ada Docker, termasuk Windows Container. Windows Container pun ada, Hyper-V Windows Container. Kubernetes pun ada, RKT nampak. Podman. Ini kalau kata pakai Red Hat, pernah dengar Red Hat? Red Hat Podman. Okay, so Red Hat Podman. Okay, Podman Red Hat Enterprise Linux 7.6. Dia pun buat juga sendiri. Okay, so yang bestnya Podman ni, dia tak tahu dia mengalah ke tak, tapi dia buat dia punya skrip dia sendiri, dan dia cross over skrip Docker compose game example. Mana dah ni example? Ingat image lah. Okay, nampak? Okay, so yang ini example untuk compose, skrip untuk compose. Ini bukan, yang macam ni. Macam ni adalah skrip untuk Docker kan. Bila klik jadi apa? Kan ada, nampak skrip untuk Docker. Okay, yang bestnya yang Podman ni, dia boleh baca Docker punya skrip dan masukkan ke dalam container dia. So dia pun ada container. So container ni actually jail lah. Kalau kita dah belajar jail, maksudnya container ni jail lah. Okay, so Docker dia cuma, dia kelebihan dia ada skrip-skrip jenis lah kan. Okay, so dia kumpulkan kontainer-kontainer ni. So Podman yang latest pun dia boleh baca skrip Docker dan dia hidupkan atas Red Hat. Red Hat tau, Red Hat. Pernah dengar Red Hat? Masya Allah, tak pernah dengar. Red Hat kalau belajar OS, dia pernah dengar lah kan. Dia
antara distribution yang terawal untuk Linux lah, yang famous kan. So sekarang ni kamu famous, kamu Ubuntu lah, Ubuntu dengan Kali kan, sebab pakai untuk security kan. Okay. Okay, sebenarnya Ubuntu pun dia punya default daripada Debian kan. So kalau Debian pun antara yang terawal lah kan. So lagi-lagi ada apa lagi? Runc nampak, container ada. Okay. So yang guna container selain daripada tu mungkin ada lagi Hyper-V ada kan, Hyper-V ada macam Azure, Microsoft Azure, pernah dengar? Pernah ni? Tak tahu apa benda ni kan. Okay. So kalau kita tengok sini Azure, kalau Melayu panggil Azure lah kan, Azure kan. Azure ni Azure macam Azura pula kan. Cerita apa Azura? Z lah. Lagu-lagu Azura tu. Ku genggam. Kan? Azura. Azure, so nampak sini ada Kubernetes Services. So Kubernetes ni pun adalah adik-beradik Docker lah. Sebab dia ada Kubernetes is open source kan. Tu replacing dia pun sebagai alternatif Docker dah kan, dia tulis sini replacing Docker. So okey lah kan. So Kubernetes siapa buat? Siapa ni? Dia pun mengambil peluang ini untuk buat container ni, container management lah. Contoh kan, jail management lah kan. Yang pentingnya dia orang semua daripada jail juga, tak boleh lari daripada jail kan. Kalau tak ada konsep jail tu, dia orang tak boleh pakai. Mungkin dia orang punya lain lah kan. Okay, dia buat software sendiri, tapi konsep yang samalah. Nampak? So Azure pun sama. Lagi apa lagi? Nanti kamu nak keluar kerja ni, AWS, at least kamu tak tahu pun pernah dengar lah dalam kelas kan. AWS. Ada tak? Ada. Ada. AWS. AWS macam-macam. Niaga online pun dia orang kan, Amazon. TV pun ada kan. Video on demand kan. Asyad. So komputer pun dia orang kan. Dia orang tengah naik kan. Okay, nampak. So dia orang pun ada K8 ni, Kubernetes Service. Nampak? App to container. So semua nanti kamu main container lah kan. Ini dia ada bagi free ya. Dia bagi free coin ke macam mana tau. So dia so pakai dulu, park dulu kamu punya servis kat situ, nanti boleh pakai free. So samalah ni pun kan, free belah kali dah sedap pakai kena bayar lah. Janji dia suruh try dulu. Okay. So bukan saja-saja, at least saya cari benda yang paling simple lah, Docker lah. Sebab Docker besar sekarang kan. Docker. Okay, so Docker dia boleh install untuk Windows nampak? Untuk Linux. So saya lebih prefer kamu download Ubuntu. Dalam Ubuntu tu dah ada Docker. Dah ada Docker engine. Download OS Ubuntu ISO dia, waktu install tu pilih Docker siap-siap. Tak payah nak install asing-asing. Kan? Itu lagi senang. Okey. At least tiba-tiba ada orang nak buat Podman, silakan. Kan? Saya suka yang orang panggil apa? Variety.
Kamu kata, alah Docker senang sangat, saya nak buat dekat AWS boleh tak? Boleh, silakan. Saya nak buat dekat Azure kan, Azure. Boleh, silakan. Boleh genggam kan. Alright. Laju nak. Okay. So requirement kena ada Docker, and then kita kena ada C socket programming and Python socket programming. Yang ini kita belum ada. Knowledge dia kita belum masuk lagi. So kita masuk minggu depan lah. Nak minggu ni ke? Minggu ni kan cuti, tak sempat. Kita ada 3 minggu lagi kan. Minggu ni kamu tak payah lagi lah. Relax-relax tak, baru habis daripada cuti kan. Penat tau cuti kan. Penat cuti kan. Kan nak start balik tu penat. Okay, minggu depan kita masuk start Python. So kita ada 3 chapter lagi, 3 dalam Python. At least kamu start Docker dulu lah. Belajar Docker dulu kan. Okay. So kamu belajar macam mana nak tulis dia punya YAML file dia. Mana tadi? Ni kan. Right. Macam-macam ada. So kalau ada siapa yang belajar PHP, ada PHP. Siapa yang belajar Nginx, ada Nginx. Apa yang belajar Node, ada Node. So semua boleh. Kan? Dia ada nama dia hub.docker.com. Okay, so explore. So ada banyak. Ubuntu, first Ubuntu terus kan. Maksudnya dekat Windows kamu tak ada Ubuntu. Kamu install Docker dan kamu tarik tu dipanggil pull lah. Tarik tu dipanggil pull. Pull apa? Pull Ubuntu. So kamu tekan type je command Docker pull Ubuntu. Pull tarik ke? Tarik kan? Pull. Tarik tarik. Sebab dekat bank ke apa dia ada push dengan pull. Saya confuse sebab walaupun dia tulis pull, orang tu tak tolak juga pintu. Supermarket ke, 7E ke. Kan? Orang Melayu dia nampak pull dia tolak. Okay. So kita boleh pull Ubuntu. So nanti bila dengan Docker, automatic Windows kita boleh run Ubuntu. Macam tu lah. Lagi. BusyBox. Alpine ni apa? Ni yang ni kata update 4 hours ago. Kan kecil je, 5 meg je dia kata size dia. Tu berapa orang download? 10 juta. BusyBox. Untuk apa ni BusyBox? Bacalah Postgres. Ni apa ni? Ni macam database kan? Orang pakai database sekarang tak pakai tak install dah, cuma pakai tarik je. Redis, open source, cari lah apa. Python, Python pun tak payah install Python. Kan? Kamu ada Docker, lepas tu kamu pull Python. Traffic, apa ni? Cloud native. Saya kata Node tadi kan? MongoDB. MySQL pernah dengar? MariaDB pernah dengar? MariaDB MySQL juga. Dia macam ni, MySQL dulu kan free kan. Kemudian siapa yang license kan dia? Company apa? MySQL kan dulu alternatif kepada Oracle kan. Sekarang Oracle dah own MySQL. Betul? Oracle MySQL. Betul. Oracle MySQL. Okey. Jangan buat main. Kan? Ada MySQL dalam Oracle. Dulu dia alternatif kan. So, kalau macam ni, Maria boleh cerita kata dia orang bukan orang Oracle lah. Kan? Dia bukan orang Oracle tapi dia orang tetap maintain MySQL. So Maria ni mungkin nama girlfriend dia ataupun individu tu sendirilah. Kan? Tak pun cerita. Nginx. Docker dalam Docker. Ini dah kelang kabut kan. Jail dalam jail. Macam tu. Container dalam container. Okay.
HTTPD tahu kan, Apache Memcache, lain-lain semua dah tak tahu. Hello World paling senang. OpenJDK apa ni? Java, Golang, CentOS pun ada. WordPress pun ada, nampak? Dia sampai sebesar-besar OS, Docker tu sendiri sampai sekecil-kecil app, kan? So maksudnya WordPress, nak install WordPress tak perlu nak pakai XAMPP lagi dah. Siapa pernah install WordPress? Tak pernah juga. Siapa pernah pakai XAMPP? Tak pernah juga. Allahuakbar. Tak apalah, kamu nanti bila dengar balik, boleh belajar nanti, dengar balik video rakaman ni kan. Oh, ini rupanya dia sebut WordPress, XAMPP. Okay, and saya punya famous, saya Nextcloud ada kat sini lah. Saya minat guna Nextcloud. Nextcloud saya meninggal lah ini, kan. Nanti kena beranak barulah Nextcloud. Tak boleh nak access. Tu pun best juga. Alright. Panjang penerangan lah. Okay, so Python lah. Kita dengar-dengar Docker, rupanya Python pun boleh park atas Docker nanti. Alright. Okay, so akan deploy 3 type of containers. 3 jenis bukan 3 container. Okay, satu jenis adalah database. Boleh try MySQL, MariaDB, MongoDB, Postgres, tak kisah. Okay, and then kita akan the type socket server. Okay, dan socket client. Okay. So, perform group of minimal 2 persons and maximum 6 person. Oh, tadi ada tanya soalan berapa orang, rupanya ada dalam ni saya tulis. Okay. And then install Docker and any platform. Run all 3 type of container. Make sure all container in the same network so they can communicate each other. So, network sama, IP berbeza lah. Kan, IP untuk container akan berbeza-beza. So, selalunya kalau Docker, dia akan different by port number lah. Jangan risau. Okay, so you can run existing container 1, type 1 adalah database. Okay, satu container nama dia database. So, boleh saja you can either use default port number untuk MySQL. MySQL port number dia 3306 tau, 3306. So, kalau kamu tak mau pakai tu pun boleh pakai nombor lain. So, saya tak kisah tu. Okay, dalam tu kamu kena create database dengan satu table sahaja. Kat situ ada users, point and date timestamp. Satu database, satu table, 3 attribute dia, user, point and date timestamp. Boleh. Okay, container type tu, server. Okay. So, create at least 2 container of server. One for C and one for Python. Senang macam ni. Minimum kita berapa orang? 2. So, seorang buat C, seorang buat Python. Faham? Okay. So, kalau ada grup yang 6 orang tak? Ada. So, kalau ada 6 orang, buat apa? 3 C, 3 Python. 3 C, 3 Python. Kalau tak nak 3 C, 3 Python, macam mana lagi boleh? Boleh 4 C, 2 Python. Lain-lain? Terbalik pun boleh. Lagi? 1 C, 5 Python pun boleh. 1 Python, 5 C pun boleh. At least kena ada, salah satu tu kena ada lah. Kan? Kan kalau tak, Python lagi mudah lah. So, kita yang C tu buat syarat 1 cukup lah kan. Yang lain, hentam semua Python. Contoh lah. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia tulis ni at least kan. Saya tak bagi pun bilangan berapa-berapa sebenarnya. Okay. So, untuk server ni, mana saya punya ni lari dah hilang.
Ada ni kan. So untuk so dia ada both C and Python can add ataupun replace record. Okay. And then from previous container. So maksudnya ini dia akan daripada container ni, so container ada dua container kan, dua container ni. So dua-dua ni akan pergi boleh tulis dekat apa nama container yang type 1 tadi, nama apa? Yang tadi nama apa? MySQL kan. So maksud dua-dua C dengan Python ni boleh tulis dalam Python. So dia akan add ataupun replace record dalam database. So C atau Python boleh tulis dalam container database yang tadi, yang first tadi. Faham? Yang ni kan. So dia boleh tulis yang ni. Okay. So bolehlah pakai port number, boleh pakai sama ada nak pakai TCP boleh, UDP boleh. Sebab kita belajar dua-dua kan. So nak pakai semua TCP pun boleh, nak pakai ada TCP, ada UDP, bahagi-bahagi pun boleh. Boleh tengok variety kan. Okay. Port number is different from each container. Please use number then 1024. Okay. Every socket server will update on different user in database table. The record must update every 30 seconds and point must increase every time updated. Okay, so untuk add dengan replace ni dia akan replace 30 saat sekali. Seminit berapa kali? Seminit 2 kali. So dekat atas ni ada user point bila dia update. So katakanlah kamu letak start 100. Okay, 20 saat nanti dia akan jadi 200. Okay, 30 saat lagi dia akan jadi 300. So ini akan bertambah. Kan? So sama ada kamu nak buat dia bertambah ataupun dia replacing. Boleh, saya tak beritahu kan mana-mana satu kan. Nak tambah boleh, nak replace pun boleh. Okay. Okay. So date time mestilah yang latest lah, itu saja yang dia buat. So server ni tiap 30 saat dia akan bercakap dengan container database. Container client. So client pun sama macam tadi. Client pun macam tadi. Kalau dua orang, at least satu C, satu Python. Okay. So apa yang klien ni buat, dia akan pergi tanya dekat, dia pergi buat query dekat database, berapakah latest point yang dia dapat. Faham tak? So ada dua user, contoh kalau dua orang, satu group dua orang kan. Seorang C, seorang Python kan. Okay. Yang klien ni dia akan pergi tanya database berapa dia dapat. So database akan bagi tahu dia berapa dia dapat. Itu kerja klien. Mudah je. Dia tak buat apa, dia pergi tanya database je. Berapa aku dapat ini? Alright, so dia akan bagi tahu. Guna C. Query lah, query. Okay. Klien itu saja. Habis. Thank you. Okay. Soalan? Soalan ke? Kalau tak ada soalan, nak suruh saya repeat ke kat mana? Saya tak faham kat sini, rasa boleh tak? Sekali lagi. Cepat. Ke saya terkeluar daripada internet ni? Tak ada soalan lah. Semua tunggu kawan lain lain. Tak ada nak suruh repeat. Kamu tak ada? Dah pun cakap saya blur rasa. Tak apa. Ada soalan sir. Siapa? Okey, silakan. Pasal Jill ke Docker?
internet yang individual tu. Okey, yang tu. Saya dah buat dah masuk game, dah dapat game tapi tak boleh nak guna Nano. Install Nano dalam jail tu. Dia kata macam tak ada internet apa tu, saya tak faham. Oh, internet tak ada, kamu kena ping dapat ping. IP sama tak? Given IP to new jail free BSD. Ni ada. Satu. Solve internet connecting the jail user IP both multiple jail, nampak ada. Sekali lagi ya. So ada ni. Nak setting IP, so maksudnya dua jail tu akan dapat IP asing. So kamu kena ping dulu tau. Multiple jail with unique IP. So ada masalah yang sama kamu tak boleh connect jail. So at least jail kamu kena boleh connect dulu local, baru boleh connect ke internet. Kan? So nak connect internet selalunya kita pakai dia nims.nf bukan nims, apa nama, DNS setting, DNS on FreeBSD. Sir, Sekejap, saya cari dulu jawapan tu. Kalau kamu boleh buka, tunjuk kat saya, lagi senang. Okey, jumpa dah ni. Resolve.com. Okey, resolve.com ni kamu kena betul-betul configure resolve.com on FreeBSD. Macam ni. Oh, yang ni dia buat pun ada masalah kan? So, ada kat sini. Ni ada. Try. So, at least kamu dapat yang ini dulu, dia punya name server dia. Kan? Oh, dia boleh ping keluar. Dia ping keluar, kamu boleh ping ke Google daripada container, so kamu boleh install Nano. Alternatif pakai VI dah tentu ada. Vim ni susah sikit, kamu kena tengok YouTube. kalau ini macam mana tu? Oh betul lah, FreeBSD pakai EE, lagi senang. VI boleh, EE. VE memang dah ada dalam FreeBSD. Tak ada. Punya senang sangat kan. EE kamu tak nak keluar, tekan escape, ESC kat atas hujung keyboard tu kan. Banyak orang pakai EE senang. EE senang. So, VI susah sikit. Kan? Saya sampai hari ni pun tak pernah pakai VI. Thank you ada soalan. Lain-lain? So kalau tak ada, kamu sambung buat lab kamu lah. Ada sejam lagi kan? Boleh? Okay, so kalau tak ada masalah, saya tutup recording lah. So saya tutup Okay, so saya tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jangan lupa clock out. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Sama-sama. Terima kasih, sir. Sama. Thank you, sir. You're welcome.